Selamat tengah hari. So, hari ini kami bukan untuk silibus kita hari ini last lah. Hari ini last. Cuma saya akan bagi masa selepas ni you akan buat assignment. Assignment tu bermula hari ini sampai 2 minggu. Minggu depan tak ada kelas. Minggu depan satu lagi tu you dah kena submit assignment lah. So basically waktu you submit tu pun you kena, saya akan set date untuk buat interview. Kita akan ada interview. Maksudnya you akan buat satu video, so kena letak dalam YouTube. Dan satu lagi saya akan set masa setiap orang pukul berapa dia kena masuk untuk interview. So saya akan tanyalah. Basically saya akan tanya apa yang you buat tu. Nak confirm kefahaman yang you buat compiler tu. Itu tentang assignment lah. So untuk hari ni sebelum kita tengok lebih detail tentang assignment tu, saya nak tunjuk, nak share tentang jawapan lah untuk yang nak share jawapan untuk yang you dah buat. Ini yang semalam ya. Dah factor, recursive dah ada. Satu lagi simple table. So penting yang you buat ni sebab ni masuk final. So ambil sampel jawapan . Okay, saya ambil Daniel ni. Untuk soalan left factor. Okay. Kalau kita tengok kat sini, left factor dia berlaku dekat mana? Left factor maksudnya kita kena tengok sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya berulang balik sebelah kanan tu left factor. So S tu berulang tak kat sini, so dia ada berulang di sini satu. And then dia dua tempat lah dia berulang, sini satu dan di sini. Okay, untuk left factor dalam soalan final nanti dia akan bagi formula, dia tak bagi sampel, dia bagi formula. Maksudnya kalau you tak ingat pun you kena faham lah formula tu. Contohnya ada nota tu lah yang ada. Sembilan tu. Ya. Dia akan bagi formula macam ni lah. So basically kalau you lupa, boleh tengok formula tu dan kena faham lah. Tu boleh ingat lah. Sikit formula dia. Left factor dah recursive, left factor dahulu. Sorry, left factor adalah benda yang sama right hand. Tadi saya sebut left recursive maksudnya berulang. Sekarang ni dia bukan berulang tapi dia mempunyai similar punya simbol. Sini left factor. Biasa soalan tu kot silap kot. Soalan ni dia suruh buat left factor. Okay, betul lah. Soalan left factor lah. Saya tertukar dia. So left factor maksudnya yang sama sini sini sama, sini pun sama. So kita nak buang yang left factor. So dia kata dia bagi formula ni. So ini kita kena faham ni. Maksudnya kalau ada A dan dia sama ni. Yang tak sama yang beta 1 dan beta 2. So apa kita buat adalah yang sama tu kita maintain. So A maintain. Yang tak sama ni, yang tak sama kita buat sebagai A tanda. So A tanda tu kita isi balik lah yang tak sama ni B1.
beta 1 ataupun beta 2. Dulu dalam kes yang ni, okay, yang sama adalah yang ni sampai sini kan. IETS sama. Sini pun IETS sama. So, ini yang sama. Maksudnya yang sama tu kita keluarkan. Ni macam beta lah ni. Ni beta, yang sama tu kita maintain lah. Yang sama tu kita maintain. So, kita akan buat S. Okay. Dan sahabat kita jawab ni. So, betul ni. So, kita buat S. Dan yang sama maintain. Yang tak sama tu kita akan buat S tanda. Maksudnya yang tak sama sini, ni sama. Sampai sini pun sama. Maksudnya yang ni akan jadi S tanda. Yang kosong ni pun akan jadi S tanda. Okay, so ES ni buat. So yang lebih ni adalah ES. S tanda tu adalah ES. Dan satu lagi yang ni dah tak ada apa-apa. Kita buat dia sebagai epsilon lah. Okay, sama ada nak tulis epsilon ataupun guna simbol epsilon. Dia simbol epsilon tu macam huruf E besar tapi dia curly. Maksudnya dia macam tu sikit lah. Okay, dan EB ni kita maintain macam biasa. So, S. So, yang sama ni kita asingkan. Okay, asingkan. Letak sebagai S tanda. Okay. Sorry, yang sama ni kita maintain. So, kita maintain. Dan yang tak sama tu, ini maksudnya ada epsilon. Yang tak sama ni pun, yang tak sama ni pun kita asingkan sebagai S tanda. Okay, yang A ni kita maintain lah. Tak ada kaitan apa-apa. Right? Ini betul lah jawapan ni. Tengok. Ada lagi jawapan lain yang tak sama. Sure lah. Trading. Okay. Yang ni jadi panjang pula ni. Yang bawah ni macam tu. Okay. Yang atas ni kenapa jadi macam ni? Ni soalan dia. Okay. Dan yang ni sebab ganti ya. Ni kita ganti. Maksudnya kita ganti terus IBTS. Boleh juga buat macam ni. Maksudnya kita ganti ni. Okay, so kita akan dapat ni lah. So basically kita akan buat yang EB ni. Maksudnya kita dah ganti E ni dengan B. Okay, E ni dengan B. Ini pun betul juga jawapan dia. Maksudnya diganti terus yang ni. E ni adalah B. Ini terus ganti B sini, B sini. Okay, so ini dia boleh buang lah. Jadi dia tinggal satu je. Dan dia akan baru dia buat left factor. IBTS yang sama ni, IBTS yang sama ni. So dia akan dapat S standard adalah yang first tu epsilon. Ini buat E ni epsilon. And then yang second tu adalah ES. ES yang ni, A ni kita maintain saja. So jawapan dia pun diterima. Right. Tengok lagi pelbagai soalan dan jawapan. Okay. Ini pun sama lah. Right. Okay, so left factor. Left factor biasa dia tak ada susah sangat kan. Biasa tak ada yang confuse sangat lah. Dia straightforward je. Yang confuse sikit adalah left recursive lah. Tengok ni untuk left recursive. Left recursive maksudnya dia recursive lah. Dia berulang eh. S kat sini, S kat sini. Cuma saya nak highlight balik lah yang tadi tu. Tu yang ni left factor. Dia hanya sama depan ya. Dia hanya sama depan saja. Saya buat pilih contoh. Soalan dia macam ni. Okay, soalan dia macam ni. Tapi kat ujung ni katakan A, I, S.
Ini dikira sama, dikira left factor tapi ini bukan left factor. Ini macam tak ada kaitan pun dengan ini. Sebab left factor hanya dia tengok mesti sama bermula daripada depan. Okay, kalau yang di A belakang, ni baru dikira sebagai left factor, dia sama dengan ini. Tapi kalau ada A depan dia, so ini automatik dah terjadi left factor. Dua ni saja yang ada left factor. Okay, ingat lah. Okay, kemudian left recursive lah, left recursive. Left recursive ni dia recursive maksudnya dia berulang lah. S berulang balik kat sini, sudah apa yang kita kena buat lah kena pecah dua. Dia betul dia buat satu yang ada left recursive, satu yang tidak ada left recursive. Yang ada left recursive maksudnya dekat S ni ada S yang ni, ada S yang ni. So ni adalah satu group. Okay. A plus S. E plus S. Ini E ya. So ini E disilap sikit ya. E. Ni S tolak A betul dah. S tolak A betul. Tapi ni E ya. Ni E. Okay. And then yang tidak ada left recursive tapi dia affected juga sebab S ni ada left recursive. Jadi yang ni tidak ada left recursive. Tapi sebab S tu ada left recursive pada grammar yang lain. So ini kita letak pada group yang kedua. Okay. Dia pecah pada dua group ni. Ini hati-hatilah ni sebab ni dah start buat B kat sini, dia jawapan dia B lah. Kalau saya tak perasan ni sebab dia ganti ya. Okey. Ini sebab dia ganti, maksudnya dia ganti E ni terus ganti dengan B ya. Okey, dia ganti E dengan B. Jadi B campur S lah kat sini. So basically dia buang terus sini. Kalau tak buang pun tak apa. Okey. Sebab ni dia tak ada kaitan pun dari segi recursive yang tidak immediate tu ya. Okay, so ini tak apa, diganti terus kat sini B. Jadi B campur S dan S yang ni adalah recursive, yang ni tidak adalah recursive. Okay. So apa kita buat pada left recursive yang ada left recursive ni, grammar yang ada left recursive dan apa kita buat pada grammar yang tidak ada left recursive. So dia akan bagi dalam final nanti dia akan bagi formula juga, dia akan bagi macam ni lah. Okay. Maksudnya, pertama dia suruh pecah dulu. Okay. Ni step pertama pecah dulu. Step kedua kita eliminate. Macam mana nak eliminate? Ni kita dah pecah pada dua. Nak eliminate adalah yang ada lah recursive ni. Just kita alih lah. Pertama menjadikan yang ni E tanda dan T tanda. E tanda dan T tanda. Seterusnya tunjuk dia punya ni sini lah. Okay. So katakan yang ni yang ada lah recursive. Maksudnya lah recursive tu kita akan buat X tanda. Yang ni akan jadi X tanda. Yang tak ada punya simbol tu kita akan alih ke depan dan X tu kita akan jadikan dekat belakang. So, apa saja simbol kita letak kat depan. X tu X tanda kita letak kat belakang dan satu lagi kena ada X tanda epsilon. Saya tak tunjuk yang ni sebab yang ni dah tunjuk contoh lah. So di dalam soalan final dia tak tunjuk ini. Jadi kena faham dia punya ni lah. Dia punya cara nak baca simbol ni. Ini untuk yang ni maksudnya kalau kita ada X yang sama ni, X ni kita jadikan X tanda, X ni X tanda juga tapi letak di belakang. So apa-apa saja simbol yang ada belakang dia ni kita letak di depan. Dia akan jadi macam ni. A1 duduk depan, X tanda ni jadi X tanda, X ni jadi X tanda, X yang ni X tanda juga tapi letak di belakang. Okay. So AN ni maksudnya apa-apa simbol lah. Ni kalau ada A1, ni kalau ada AN tu tak kisahlah berapa simbol. Yang satu lagi dia kena tambah satu lagi, ini penting juga. Dia mesti ada X tanda epsilon. Kena tambah satu grammar baru iaitu X tanda sebagai epsilon. And then dia ada with the rest maksudnya group yang kedua ni. Kita akan buat apa? Kita just tambah je X tanda belakang dia. X tanda belakang dia ni macam tak ada ni. X tanda tambah X tanda.
standard. You just tambah as standard je belakang dia. Okay, so tu formula dia akan bagi nanti. So dekat sini. So di group yang pertama maksudnya yang ni kita kena jadikan ni at standard dan ni at standard. Dah dia berada di belakang, so tak kisahlah dia dah berada di belakang. So kita maintain lah. So ini betul lah. Okay, dan kena ada satu lagi epsilon. Okay, betul. So dia buat epsilon. Yang ni S berada di depan. Jadi kita akan tukar ini jadi S tanda. Yang ni pun S tanda tapi bawa ke belakang. Jadi tolak A, S tanda. Dan kena tambah satu lagi epsilon. Okay, SA ni kita kena buat apa? Kita tambah S tanda belakang dia. Ini tak ada. So dia kita tambah S tanda. S tanda. So kita tambah yang ni S tanda. Okay, so ini dia missing satu lah yang okay, so ni kita tambah sebagai S tanda. Bawa balik tengok contoh ni. Macam ni kan. E kepada T, T kepada F2 ni. Dua ni. So yang ni kita kena buat apa? So kita kena tambah E tanda kat sini. Ini kita tambah T tanda. Nah, ni. Okay. Tu yang lain. Ini ES tanda, okay. So dipecah dua. Satu ni grup pertama, ni grup kedua. Grup kedua ni, which one ni besar? S, and then A, dan S tanda belakang ni. Kita akan buat S. Dia tak ada S tanda. Okay. First dulu lah. First, yang ni, untuk yang ni maksudnya jadikan ni S tanda. And then ni jadikan S tanda. Dah berada di belakang, so maintain lah. So tambah satu lagi, epsilon. Okay, ni betul. Ini S tanda ni bawa ke belakang. Okay, ni tertinggal negatif lah, dia negatif. Okay, so A tu ada negatif depan dia. So kita tak buang simbol lah. Maintain je. Okay, so sini tertinggal tolak lah negatif. Sini betul lah. Okay, dan satu lagi yang ni lah. So tertinggal ni S equal to A S tanda. Satu lagi S equal to okay, ini dah betul. Cuma yang ni kita tak buat. So ini pun kena buat juga. Yang ni kita kena buat macam mana? Just tambah je belakang ni sebagai S tanda. Okay, katakan kalau dia ada grammar ni dia ada varian itu macam tu contohnya. So, maksudnya yang ni kita akan buat A S tanda atau B star S tanda. Just tambah je belakang dia. Okay, yang ni maksudnya A tambah je S tanda, B star ni B star tambah je S tanda. Yang ni tak perlu tandakan. Sebab dia grup yang kedua, tak ada levels. Alright, itu saja. Dia nak tanya. Kemudian satu lagi simbol table. Simbol table. Okay. Okay. Baik. Soalan ni. Okay, so di pertama ada prototype merah. Ni main dia prototype merah.
So apa yang ada dalam table prototype merah, dia ada character, dia ada string, and then dia ada integer. Okay, kalau dia ada yang bukan variable, dia tak masuk lah. Symbol table ni hanyalah variable saja. Ada char, ada string, ada integer. Itu saja yang masuk dalam symbol table. Ni masuk dalam symbol table lain lah. So kita tengok yang prototype merah mesti ada 3. Character grade, string quiz simpati, and then integer aim. Jawapan. Okay, character grade, string quiz simpati, integer A. So ni buat A lah, bukan value lah. A je, simbol dia lah A. Kind dia ni variable, sama ada kita tulis variable ataupun field, dua-dua betul. Ini field ataupun variable. Ini method lah, kita method. Ataupun nak tulis function pun boleh. Sebab string ni dia bukan variable biasa, dia adalah method. Okay, so basically yang ni quiz simpati ni kita kena follow. Soalan hilang. Okay, kena follow sebab kat sini dia buat quiz simpati tak ada space. So kena follow exactly. A huruf kecil kena follow exactly sebab kita nak check nanti. Nak check adakah dia sudah define atau tidak. Cuma dekat kuis simpati ni kalau you tengok dekat jawapan ni ada ketinggalan sedikit. Okay, seperti ni maksudnya dia tak ada space lah. Okay. Dekat dia punya type ni sepatutnya kita buat dia punya parameter depan dia and then kena ada dash. Kena ada dash. String ni betul, string ni adalah dia return sebagai string. Tapi dia kena ada sebelum dia ni adalah dia punya parameter dia. Kita tengok soalan dia. Okay. Buat notepad patutnya kena buat dalam table lah. Okay, so prototype underscore merah. So dia ada grade, okay. Kemudian dia ada variable, you nak tulis variable ke boleh ataupun you nak buat field pun boleh. And then sini adalah character. Kemudian dia ada quiz simpati ya, kena follow exactly. Huruf kecil, huruf besar pun kena follow Ni adalah method, nak tulis function pun boleh. So kita set kat sini kita kena buat integer and then string. Okay, string ni yang depan dia, yang dalam ni kalau dia ada integer markah 1, float markah 2. So kita akan buat integer, float. Okay. Kalau tidak ada, biasanya kita akan tulis macam ni. Nak melambangkan ni adalah dia punya return value dia. Kosongkan macam tu saja. And then ada A, adalah field. Ni adalah integer. Okay. Dan bawah ni ada kuis seperti. Dalam kuis seperti ni ada apa? Ada 2 je markah dengan kasihan. Ni mungkin sebab ni kot. Okay, ke dalam kuis seperti apa yang ada, tengok. Okay, ini dikira dalam kuis seperti integer markah ni dikira dalam ataupun diletak dalam simbol table kuis seperti. Maksudnya dia ada markah. And then dia ada string kasihan. Ini kita tak letak kenapa? Ini bukan declaration. Else ni pun bukan declaration. Ini tak ada apa. So dia ada 2 lah. Integer markah dengan string kasihan ni. Jawapan ni. Okay, integer markah dengan string kasihan. Cuma kalau boleh kita maintain konsistensi dia. Maksudnya kat sini kita tulis field, sini kita tulis var. Sepatutnya sini var lah. Sini pun var ataupun sini pun field, sini pun field. Kena konsisten lah. Kalau guna field, field lah. Kalau guna var, guna var. Okay, ini betul. Under question seperti dalam dia ada markah. Betul ke ada markah? Oh. Okay, ada ke markah dalam ni? Kalau tengok dia ada 2 simbol table pula kat sini.
ada dua simbol table. Satu block 1 ni kita boleh katalah, kita boleh namakan sebagai apa pun tak kisah. Nak kata sebagai markah pun boleh, ini nak kata sebagai else pun boleh. Else ni tidak ada simbol table lah. Sebab apa? Sebab tidak ada any declaration dalam ni. So dalam markah ni ada grade 1 dan grade 2 character. Okay, grade 1 dan grade 2 character. So betul lah ni. Okay. So macam ni lah. So katakan soalan tu dia suruh proofkan. Soalan tu biasanya dia suruh lukis simbol table dan dia suruh proofkan. Contohnya grade kat sini sudah declare. Pun tak boleh ni sebab ini else ni sepatutnya kena buat simbol table juga lah ni, tapi kosong lah maklumat dia. Contohnya markah. Ni tak boleh tunjuk lah. Okay, so grade ni lah. So basically grade ni. So grade ni berada dalam scope else ni. Sepatutnya kita kena buat juga simbol table ni. Sebab kita nak tengok scope dia. So ni ada satu lagi scope else kat sini. Tapi kosong lah. Scope else kat sini satu kosong. Saya ambil jawapan ni. Content sikit. Okay. Okay, sepatutnya kita buat satu lagi sebab dia ada blok baru tu. Dia ada satu lagi simbol table. Simbol table ada satu lagi. Nama dia kita buat S lah. Dan kita akan buat arrow. Okay, ni arrow dia. Okay. So disuruh proofkan. Soalan dia disuruh proofkan. Ataupun disuruh check grade dekat else ni sudah declare ke belum. Jadi kita kena jawab macam ni ya. So grade kat sini ya. So kita kena buat kat sini. Pilihlah find grade. Tak ada. Bila tidak ada kita kena buat arrow. Dia akan pergi kepada atas dia. Kita tengok kat sini not found. So sini kita tulis not found. Nanti dia akan cari kat atas dia. Not found lah. Okay, not found. So kat sini ada tak grade? Oh tidak ada. So dia akan cari kat atas ni. Sini pun kita tulis not found. So kena lukis macam ni ya. Mungkin dia suruh illustrate. Dia kena tulis macam ni not found. Okay. Tu dekat sini. You buat kat sini. Tulis kat sini found. Grade is already declared. Macam ni lah. Dia nak tentukan dah declare ataupun belum. Dia katakan kat sini dia suruh find grade 2. Katakan grade 2 lah. So macam ni kita nak cari grade 2. So kita, benda yang sama kita akan buat. Okay, katakan dalam coding tadi tu, dalam coding yang ni dia buat grade 2. Grade 2. So dia suruh provekan grade 2 ni ada error. So macam dia nak provekan dia ada error. Kita buat dekat S ni kita cari grade 2 tidak ada. So kita buat sini not found. So buat kat sini pun not found juga. So kat sini kita akan buat, kita akan tulis not found.
grade 2 is not yet declared. Belum dia declare ataupun bolehlah nak buat macam error programming tu. Itu is unknown. Variable tu. Pula lah. Okay. Dia tunjuklah step-step ni. Alright. Itu saja. Kalau you rasa you faham yang ni, 3 benda ni, so insyaAllah boleh jawab lah final tu. Okay. So untuk assignment lah, untuk assignment you buka SPB ni, kalau you buka SPB, kat atas sekali ni dah ada project assignment. Saya tulis interview lah sebab dia ada 2 benda ni. Satu you kena submit URL, yang you record video you buat compiler sendiri. Satu lagi saya akan set masa untuk interview seorang-seorang. Sebab saya suruh submit ni sebab kalau saya nak suruh you all demo straight macam mana nak buat tu, seorang-seorang ambil masa lah. So better you all buat video siap-siap. Dan saya check video tu and then untuk interview tu untuk sesi soal jawab sahaja. Okay, so ini yang kena buat. So saya tunjuk sikit lah. Saya sebenarnya dah record untuk kelas below ni. Jadi you boleh follow je. Sebenarnya you follow je apa saya buat tu, tapi buat sendirilah untuk video masing-masing. Nak tunjuk you all faham. Jadi pergi dekat slip ni week 11. Okay, ada kat sini video tutorial macam mana nak develop compiler sendiri. File-file dia untuk buat ni dah ada kat sini, so you boleh download kat sini. Cuma NetBeans semua tu tak ada kat sini. So file-file yang you akan guna dah ada kat sini, you boleh copy je. NetBeans kena guna NetBeans 8.2, JDK kena guna 8. Grammar guna grammar yang ni. Kalau you nak buat grammar sendiri boleh je, tapi ini dah ada grammar untuk calculator sebab ini disuruh buat calculator. Maksudnya kita nak buat kita punya coding nanti. Contohnya kita buat A sama dengan 5, B sama dengan 6. Kita nak A campur B. Ini je coding kita. Jadi kita nak compile kan yang ni. So kita akan buat program yang akan compile kan ini dan dia akan keluarkan result berapa A campur B. Okay, so itu yang kita akan buat program tu. Tengok sikit video ni. Ini dah beritahu dah follow dia punya step ni. Pertama install JDK. Ini dah ada boleh download je daripada drive ni. Klik kat sini boleh download. NetBeans guna NetBeans yang version ni. Version berapa tadi saya mention? Version 8 kan. Sebab kalau guna NetBeans yang version baru mungkin ada error jadi panjang cerita pula. So better guna version yang sama. JDK 8, NetBeans 8. And then install plugin dia. Plugin ni dah ada dalam file ni. Link ni dia dah missing kan link ni. Ni editor plugin dah ada dekat sini, dekat luar ni. Dah sample file ni. Ya, and ni dia punya editor plugin. Semua yang file-file tu dah ada kat luar ni lah. Okay, ANT jar library semua dekat tadi tu. Grammar file.g4 pun dekat tadi. Modify build ni dekat tadi juga. Ada step-step dia lah. Ini video dia macam mana nak buat. Saya tunjuk sepital lalu. Ini version dia. JDK version 8. NetBeans version 8.2. Okay, ni semua adalah yang saya dah ada dekat klik tadi tu. Okay, dah ada dah tu. Ni sample grammar untuk calculator dah ada dah ni. Okay, so you follow lah. Ni grammar, context free grammar lah kalau you tengok ni. Ini dia punya regular expression. Kalau campur tu maksudnya dia boleh ada banyak step ni. So statement, contohnya statement dia boleh terdiri daripada ID equal to expression di online. Statement juga dia boleh ni. Ni macam
simple lah ni. Ni dia punya, kalau tengok ni dia ada dua. Satu ni CFG, kat atas ni CFG dia. Yang bawah ni adalah dia punya token token yang kita belajar buat regular expression tu. So ID tu token dia macam mana? Ini regular expression dia. Integer token dia macam mana? Ini regular expression dia. Yang bawah ni adalah regular expression untuk kita identify token. Yang atas ni adalah grammar dia, context free grammar. So kita tengok kat sini, ini ID equal to expression. Ini maksudnya ID, maksudnya macam tadi lah, A sama dengan expression, nombor ke ataupun B, ID campur lain ke. Expression tu kita tengok kat sini lah, sama ada campur ataupun expression tu juga boleh jadi tolak atau campur atau tolak. Ni grammar ni kalau tengok context free grammar ni dia annotated lah. Sebab apa? Sebab dia bukan saja ada equal dan E sama dengan atom. Integer sama dengan integer ni, integer saja. Atom ni maksudnya integer ataupun ID ataupun bracket ni. Okay. Tapi dia ada bracket ataupun same. Okay. Dia ada satu lagi tambahan yang hujung ni. Kalau kita tengok yang hujung ni, yang dalam curly bracket ni, ni adalah dipanggil annotated ataupun SDD tu ataupun attribute grammar. Dia ada semantik dia dekat dalam ni. Apa dia kena buat? Kalau ada integer, apa dia perlu buat? Maksudnya dia kena assign value apa saja integer kat sini, assign ke dalam value ni. Okay, so ni saya gambaran kasar lah. Kita faham konteks free grammar dia agak sedikit berlainan daripada kita belajar CFG kita tu. Sebab dia ada attribute grammar, dia ada system out dan line. Okay. Dia boleh explore sendiri, tapi untuk assignment ni tak perlu pun buat grammar sendiri. So just follow je grammar yang ni. In fact grammar-grammar yang lain pun dah ada. Saya tunjuk sikit. Okay. Kalau you buka senarai grammar ni, Jihad, ANTLR, grammars.ocean4. Dia ada beberapa version, kita guna version 4. Semua language dah ada kat sini. Contoh you nak cari bahasa JavaScript pun dah ada konteks free grammar dia. Jadi kita boleh buat compiler sendiri untuk buat JavaScript ni. Ataupun Java pun ada. Okay, you boleh buat compiler sendiri. Kalau you tak suka ada semicolon, you boleh buat semicolon. Tetapi nak buat tu kena faham lah dia punya konteks free grammar tu. Python pun ada, sini pun ada Python. PHP pun ada. PHP punya grammar pun dah ada. Semualah. Semua grammar ada. C++. C dipanggil biasanya jadi basic C, turbo C, dari version ni lah. Turbo C tak ada. So ni adalah grammar-grammar. Kita tengok satu contoh yang boleh bagi Java. So kita boleh modify lah ni. Okay, ni Java. Biasa ada dua lah, tapi yang kita guna ni dia combine terus lah. Kalau you tengok yang saya tunjuk ni. Ni dia combine terus. Ni dipanggil parser. Parser ni konteks free grammar. Yang bawah ni adalah lexer. Lexer tu untuk lexical punya grammar. Tapi ni saya dah combine jadi satu file. Okay, dah jadi satu file. Free grammar biasanya dipecah dua lah. Satu lexer, satu parser. Lexer ni untuk identify token. Okay, ni senarai keyword lah. Senarai keyword. Okay. Okay. Ni contoh identifier. Dia akan buat letter. And then letter or digit. And then ada star. So, ni boleh ada banyak. Okay. Kalau you nak buat dia. Sekarang ni Java tak boleh identifier start dengan digit kan. Sebab kita tengok grammar dia. Identifier dia mesti start dengan letter. So, kalau you nak tukar Java boleh start. Boleh declare integer. Satu
Okay. Integer kita declare contohnya ABC kan. Ni valid sebab dalam ni dia start dengan A, dengan letter. Tapi dalam Java kalau kita buat satu ABC, dia tak valid. Dia akan ada error sebab dalam grammar dia, dia adalah bermula dengan letter. So kita boleh tukar lah ni. Kalau nak buat digit, kita tukar lah sini. Digit or letter, ini mau follow yang ni. Jadi yang ni akan boleh jadi tidak ada syntax error. So based on grammar ni. Ni paling senang lah. Yang lain tu nak buat susah sikit lah, nak faham kan. So ni untuk detect token and then dia punya grammar dekat parser ni. Ni macam context free grammar lah. Okay. Titik 2 ni maksudnya yang biasa kita buat tu S I tambah I. Dalam ni kita akan declare dia jadi macam ni. Okay. Tengok dia setiap grammar dia ada semicolon. Setiap grammar dia ada semicolon. Sebab tu dalam Java kena berakhir dengan semicolon. Kita tengok PHP ada tak semicolon. Ni nak faham sedikit tentang grammar. Okay, parser dia. Okay, PHP ni. PHP pun ada semicolon. Memanglah PHP kena ada semicolon kan. Python kot, Python tidak perlu semicolon kan. Tengok bahasa Python. Tengok grammar dia, banyak option block. Nampak Python ni tidak ada, setiap grammar dia tidak ada berakhir dengan semicolon. Sebab tu kalau kita buat coding Python tak perlu semicolon. Sebab grammar yang di define tu tidak ada semicolon. Okay. So tu fungsi grammar lah. So yang saya minta you buat tu based on grammar yang dah ada ni, just download je kat situ. So grammar ni lah. Okay. Terusnya pertama ni grammar ni saya explain pasal grammar. Boleh tengok video ni kemudian lah, saya highlight sikit-sikit je. Okay, so yang perlu buat nanti you akan buat ini buat application biasa je. Ya, sebenarnya kita boleh import ini ambil dia ni, ambil new. Ya, kita buat. Ya, baik. So buat je program macam biasa. Tambahkan kita punya projek. So ini saya nak highlight sikit. Bila kita nak buat NetBeans buat Java biasa tu, nama projek ni saya nak you all letak nama nombor metrik masing-masing depan dia. Okay. Belakang tak kisah. Depan ni kena buat nombor metrik. 0111 underscore apa-apa yang nak buat tak kisahlah. Ataupun nak buat 00 nombor metrik sahaja pun boleh. Supaya tak samalah setiap orang. Okay. Basically, you akan follow saya punya ni. Cuma you guna you punya nombor metrik. Ini saya buat finance minus S besar tambah package B S minus package S kecil. So ada tempat-tempat punya adjust nanti. Okay, ni follow je. Okay, step pertama, step kedua. So follow lah video ni. Bila dah siap ni, kita akan add grammar kita. Okay, add grammar. Sebab kita nak compile ni, yang ni akan jadi kita punya compiler. Okay, ini akan jadi kita punya compiler. Jadi grammar tu kena ada lah dalam compiler kita ni. Ini grammar. Ni kita kena ubah lah. So dia ni follow lah step-step dia ni. Okay, tukar kena tukar. So ini nanti kena tukar lah. Sebab saya punya ni kodi saya guna Suhailan. So you punya nanti mungkin grammar dan nombor metrik. So you kena tukar. So kena faham kat mana kena tukar. Ni untuk baca file
file coding kita. Ini kita compile ni jadi compiler, so kita nak compile satu coding. So coding ni kita baca daripada file. Kita nak compile yang file. So ni cara kita nak compile. Bila kita dah siap compile, dah siap compiler kita tu, dia akan jadi .jar. Okay, so kita akan buat .jar ni. That's my language. Okay, so kita akan run dia guna command prompt java.jar, and then ni nama compiler yang kita dah buat tadi tu, followed by nama file ataupun nama coding kita. So ni nama coding lah. So mylan.txt ni dia adalah calculator tu. A sama dengan 10, B sama dengan 11, A campur B. So ini dia akan buat. Okay. So bila kita compile, maksudnya ni compiler kita akan compilekan coding yang ni, dia akan keluar yang ni lah. A sama dengan 10, B sama 40, dia akan dapat 50. Tengok sikit contoh file dia. Akan ni, maksudnya kalau kita nak Oh, banyak seeding tak? Okay. So ini adalah my language ataupun source code kita bagi calculator tu. So A sama dengan 10, B sama dengan 4 kali 10, 4 kali A. Yang ni kita buat A campur B. Yang ni bila kita compile, dia dapat result macam tadi lah. 10, 40, 50. Dapat result 50. Alright. So basically you kena explain video tu seperti mana saya buat ni. Okay, tapi guna you punya normal matrix sendiri. Yang ni boleh tengok kemudian lah. Untuk siapkan assignment ni. Okay, ada soalan? Assignment individual lah. Sebab tu saya letak normal matrix masing-masing. So mungkin you tengok video tu dulu, follow je video tu, lepas tu kena record lah, step by step lah, daripada NetBeans tu. Basically apa yang saya dah record tu, you record balik, tapi you punya video masing-masing. So basically tak susah pun, follow je apa yang saya buat tu. Cuma kalau you nak edit tu tak apalah. Alright. Cuma selain daripada video tu, saya akan tanya jugalah. So tanya tu bermula 2 minggu lagi, saya akan set date lah bila-bila. So saya akan tanya based on. Senang je contoh soalannya, kenapa file ni perlu, kenapa file ni tak perlu. Kalau saya ubah dekat sini, kat mana lagi you kena ubah. Soalan dia macam tu je. Just nak make sure you all faham lah. Okay, ada soalan? Alright. So bermula hari ni dah start buat assignment lah. Dah waktu kelas minggu depan, saya memang peruntukkan siapa yang ada masalah boleh tanya waktu tu lah. Tapi tak limited kepada waktu kelas sajalah. So waktu you buat ni ada masalah tu boleh terus tanya saya. Okay. Okay, tengok dulu video tu. Saya itu saja kot dulu. So anything you nak tanya boleh tanyalah. Bila start video. Cuma kena ingat tu 2 minggu lagi you dah kena submit. Sebab minggu ke-13 sekarang ni minggu 11, minggu 12 next week. Minggu ke-13 tu dah ada, mungkin hari Khamis tu dah kena buat interview. Sebab minggu ke-13 tu kalau ikutkan dah kena keluar markah dah. Semua markah dah kena siap dah. Okay, tak apalah. So minggu 13 tu mungkin ada satu group yang akan present dulu. Minggu ke-14 ada satu lagi group yang akan present. Dan by minggu 14 tu akan siap lah. InsyaAllah you punya kerimat lah. Sebab ni untuk second punya assessment kan. So kerimat tu tak dapat lagi dah. Okay, maksudnya lepas interview tu terus dapat markah insyaAllah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.